Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormatkan Tuan Nazir, Tuan Kuasa Masjid, tuan-tuan, puan-puan fi Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Alhamdulillah sihat ya. Malam ni kita masuk malam yang ke 11 ke 12? 11. Imam kita pun kan 11 ke 12. 12 alhamdulillah. Maknanya kita masuk suku yang kedua daripada bulan Ramadan kan. Sebelum tu saya nak beritahu siapa berurusan dengan saya untuk sign borang lepas ni ya. Pukul 2. Nanti insyaAllah pukul 10 suku ke atau 10.20 habis baru kita urusan untuk urusan borang permohonan pernikahan insyaAllah. Tuan-tuan fi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya ucap terima kasih kepada pihak masjid yang sudi menjemput saya, mengundang saya untuk isi satu slot pada malam ini, slot sembang Ramadan kan. Kita sembang bukan sebarang sembang tuan-tuan. Sembang ini sembang berkaitan tentang kehidupan kita di bulan Ramadan kan. Nak cerita pasal sembang ni tuan-tuan kan. Ada 3 golongan yang Nabi kata 3 jenis orang yang kaki sembang ini Nabi tak suka. Kan? Nabi tak suka, Nabi kata abghadukum ilayya. Orang yang paling yang aku paling tak suka, paling benci. Kan? Wa ab'adukum min majlisan yaumil qiyamah. Hari kiamat nanti dahlah kat dunia tak suka, Nabi tak suka, hari kiamat nanti jauh pada Nabi. Ada 3 golongan. Jadi harapnya kita malam ni tak masuk dalam 3 golongan ini kan. Golongan pertama Nabi kata ar-sarsarun. Ini memang sembang kencang punya. Sembang kencang kan. Kalau ada cerita tu kan sembang sama lu dia kata kan. Ni kaki sembang, sarsarun ni. Cakap dia berjela-jela tapi tak ada faedah. Kan. Jadi malam ni kita bukan golongan yang pertama sarsarun. Dia ni kalau orang cakap dia akan celah. Cakap celah kan. Dia seolah-olah dia nak kuasai perbualan ataupun percakapan. Itu sarsarun. Dia tak bagi peluang pada orang kan. Yang ini Nabi tak suka ya. Salim ya, Nabi tak suka. Kan. Bukan tak suka je, hari kiamat nanti Nabi jauh pada dia. Kan, ni yang pertama. Yang kedua Nabi kata al-mutasyaddidun. Ni pun sembang kan. Sembang suka meremehkan orang lain. Kan sembang apalah kan. Apalah kau ni kan. Apalah siap tangan sekali kan. Yang ini al-mutasyaddidun Nabi pun tak suka. Kan. Yang ketiga Nabi sebut apa nama ni saya tak ingat. Apa nama ni? Al-mutaifiqun. Yang ini bila dia bercakap dia saja yang betul. Kan, dia bercakap dia saja yang betul. Yang ini Nabi pun tak suka tuan-tuan. Jadi malam ni kan kita tak nak jadi sarsarun, mutasyaddikun atau yang ketiga tadi nak sebut pun payah tu kan. Jadi sembang kencang, sembang pelekeh orang, sembang dia sendiri yang betul, tak ada benda ni ya. Jadi kita nak sembang malam ni sembang tentang Universiti Ramadan. Saya pun
Tak tahu Ustaz Alim kenapa bagi pada saya tajuk ni. Kan? Kan agaknya saya kerja universiti kot. Kan nak cerita universiti kan, tapi saya percaya tuan-tuan ada yang pernah masuk universiti, ada yang anak-anak masuk universiti kan, adik-adik masuk universiti kan. Jadi yang pencen universiti pun ada kan. Jadi kalau dulu tuan-tuan perempuan orang cerita pasal madrasah Ramadan, kan madrasah Ramadan, madrasah ni sekolah kan. Bila universiti madrasah ni kurang lebih lah kan nak cerita pasal pendidikan Ramadan. Dan saya tengok dalam senarai tajuk tu ada yang bincang pasal tarbiyah Ramadan. Jadi tuan-tuan perempuan, bila kita cerita pasal tazkirah ke apa semua ni kan, dia pusing-pusing situ je. Pusing-pusing situ je. Tidak lain dan tujuannya tuan-tuan untuk kita ingat mengerti satu sama lain. Ramadan ni kita kena buat betul-betul. Dah jumpa Ramadan, jangan lepas peluang berada bulan Ramadan. Kan saya masa 20 minit je insya-Allah. Kan jadi kalau kita kata universiti Ramadan tuan-tuan kan, kalau orang nak masuk universiti dia mesti ada promosi dia. Kan iklan dia, iklan kemasukan ke Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya kena sebutlah itu universiti saya. Dulu kerja kuis, kita boleh promote kuis. Ini sekarang Ustaz Alim kena UKM, minta maaf. Minta maaf. Kan walaupun kuis di hatiku juga Ustaz Alim ya, tapi sekarang ni UKM, kena promote UKM. Kan pendaulat amanah negara, gitu kan. Ada promosi. Bila promosinya tuan-tuan, bila kita berada di bulan Rejab kan, imam-imam akan sebut Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu promosi pertama. Promosi. Sedangkan para sahabat dulu tuan-tuan, bila masuk ataupun 6 bulan sebelum Ramadan kan, mereka sudah bersedia untuk masuk bulan Ramadan. Kita bulan Rejab, imam-imam akan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu satu petanda iklan sedang dibuka untuk kita siap-siap bulan Ramadan. Alhamdulillah kita dah masuk tuan-tuan. Itu iklan dia. Kan? Bila ada iklan, perlu tak kita isi borang permohonan? Kalau universiti perlu. Kan? Dia tengok kelayakan apa semua. Kita tak perlu. Kan Tuan Nazir pun dia tak ada letak borang kat situ. Siapa nak masuk bulan Ramadan kena isi borang. Ni syarat-syarat dia. Tak ada Ustaz Alim kan? Tak ada. Kan kecuali nak masuk hari Jumaat saja. Kan Jumaat saja. Sebab tu saya kalau saya baca khutbah kat sini tuan-tuan, siapa yang dapat hari Jumaat tu kena ucap terima kasih kepada pihak masjid. Dikala ada orang tak boleh masuk ke masjid hari Jumaat. Kami di Badan Sri Putra tuan-tuan kan, tarawih ni kena isi borang. Seminggu 3 kali. Kan seminggu 3 kali kan. Jadi kami surau-surau ni terpaksa menerima limpahan yang tak boleh. Tapi ada yang tak isi borang. Kan? Yang isi borang ni pertama ialah yang tarawihnya 20 dan 8 saja. Kamilah kat Sri Putra. Tapi siapa yang masuk itu geng 20, geng 08, geng 12 tak perlu isi borang. Kan dia 20 selalunya, kalau 8 ni 9.5 kan, atau 9.20, geng 12 9.5 dah standby masuk. Kan siapa yang semayang 20 mesti kat depan. Siapa yang semayang 20 parking dalam. Kan siapa yang berniat untuk 8 parking di luar dan semayang kat belakang. Kan supaya tidak mengganggu. Lepas tu bila keluar geng 8 masuk geng 12 penuh balik insya-Allah tuan-tuan. Ya gitu. Jadi kita tak isi borang kan, tapi kita ada syarat nak masuk bulan Ramadan. Untuk memenuhi keperluan Ramadan, syarat pertama ialah mesti dia orang Islam. Itu syarat dia. Nak cerita kelayakan masuk bulan Ramadan untuk mengerjakan ibadah bulan Ramadan mesti Islam. Tuan-tuan masuk UKM sekarang ni masuklah, tak ada masalah. Tak ada penduduk jaga pun kat situ. Yang ada kemah saja. Boleh masuk, tak ada masalah. Kan? Tapi nak bekerja, nak belajar, dia kena ada syarat dia. Dia kena apply. Ramadan sama juga, kan?
Ramadan, selagi dia bukan Islam, dia tak boleh berada bulan Ramadan dalam keadaan mengerjakan ibadah bulan Ramadan. Kalau saja-saja puasa boleh, kan? Boleh. Orang agama lain pun dia puasa, tuan-tuan. Kan? Orang Cina beragama Buddha yang menyembah Dewi Kuan Yin, dia puasa. Kan? Orang agama Hindu yang menyembah dewa-dewa seperti Morgan, Siva, Saraswati, tuan-tuan. Saya sebut ni tuan-tuan sebab saya mengajar subjek ni. Subjek agama dan kepercayaan masyarakat di Malaysia. Kan? Belajar, kita mengajar agama Buddha, agama Sikh, agama Hindu, kan. Tuan-tuan sebut je dewa-dewa yang ada tu, insya-Allah saya boleh sebut. Kan? Yang ada gambar, yang ada patung gajah tu, tuan-tuan. Kan? Itu ada nama dia tu. Kan, kenapa dia berkepala gajah, dia ada cerita, tuan-tuan. Kan, nanti Ustaz Alim bagi slot kat saya boleh cerita, insya-Allah. Kan, dia pun puasa juga, kan, puasa. Seorang sahabat saya, tuan-tuan, dia orang Malaysia, berdakwah di Jepun, kahwin dengan orang Jepun, bila belajar dulu, kemudian sekarang buka pusat dakwah di Jepun. Kan, hari-hari dia ada bisnes tapi dia berdakwah. Kan, hari dia post dekat Facebook dia, orang Jepun yang minat dengan Islam, kan, berpuasa juga, kan, berpuasa tapi bukan Islam lah. Kan, apakah puasanya diterima? Tak terima sebab dia bukan Islam. Jadi syarat pertama dia mesti Islam, barulah dia dapat masuk ke mesti Ramadan dalam keadaan yang sempurna. Kan, apa lagi, tuan-tuan? Kan, dia mestilah tidak gila. Kan, orang gila wajib ke puasa? Tak wajib. Kan, kalau perempuan dia ada tambahan lah, kan, mesti tidak dalam keadaan haid, katakan. So ini antara syarat-syarat nak masuk ke universiti Ramadan dalam keadaan, kan, bersedia untuk belajar dan bersedia untuk beribadah dalam bulan Ramadan. Okey, tuan-tuan. Bila kita masuk universiti, tuan-tuan, kalau masuk saja boleh, kan? Bila dah register daftar sebagai seorang pekerja atau sebagai seorang pelajar, dia mesti ditempatkan di mana dia sepatut berada. Kan? Kalau tu kita ada fakulti-fakulti, tuan-tuan, atau jabatan-jabatan atau unit-unit, kan? Baru di kita tu di perpustakaan. Saya di Fakulti Pengajian Islam ditempatkan. Dia ada fakulti yang wajib semua orang kena masuk, tuan-tuan, di universiti Ramadan. Apa dia? Puasa. Puasa ni tak boleh kecuali, dia mesti masuk. Kan? Ada waktu pula. Kan? Kita masuk waktu siang je. Kan? Masuk saja waktu subuh, kita dah bermula untuk berada di universiti Ramadan yang sebenar. Kita keluar bila berbuka, kita keluar. Tapi malam kita masuk fakulti lain pula. Tuan-tuan, ya? Saya bagi ni apa bukan, kan, bila Saudara Zul bagi kita tajuk ni, saya nak bincang apa universiti Ramadan ni, kan. Bila tengok kaitkan dengan apa berlaku di universiti, harap-harap tuan-tuan boleh faham, kan. Begitu, ya. Jadi yang fakulti wajib ialah fakulti puasa. Kan, tempoh dia siang. Yang malam, kan, ini fakulti yang tak wajib tapi dia ada jabatan-jabatan tertentu. Kan, kan, harap tuan-tuan faham, ya. Saya pun susah juga ni nak menurunkan ni, kan, sebab tajuknya tinggi. Kan, jadi yang malam dan juga boleh siang kita masuk dua fakulti sekali, atau dua jabatan, ataupun dua kuliah. Kan, kuliah yang wajib itu semua orang tak ada excuse, orang kata, kan, tak ada maaf, mesti puasa, kecuali tadilah beberapa keadaan tak dibenarkan berpuasa, okey, tak ada masalah. Tapi yang sunat ini, fakulti yang tarafnya sunat. Sunat ni apa, tuan-tuan? Sunat ni ialah kalau kita buat dapat pahala, kalau tak buat rugi. Kan, setengah orang dia kata kalau sunat ni tak buat, kalau tak buat tak apa, dia kata. Itu yang kata tak tarawih ke? Tak apa. Kan? Tak witir ke? Tak apa. Tak baca Quran? Tak apa. Semua tak apa. Sebab bila menganggap sunat itu ialah tak apa, sedangkan sunat itu wajib.
Yang sunat ni tuan-tuan, dia ada 5 ataupun 6 fakulti yang tanda dia bermula dengan huruf ta. Ta, kan? Kita masuk ke universiti, ini fakulti puasa. Okey, tengok lagi fakulti huruf ta. Ta pertama apa tuan-tuan? Taubat. Kan? Taubat. Kan? Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah. Jadi bulan puasa ini kena banyakkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta yang kedua ialah kita akan masuk ataupun ini sukarela nak masuk, iaitu taqarrub ilallah. Ta yang kedua. Kan? Ta yang kedua. Nanti saya tanya tuan-tuan dia sebelum balik. Kan? Ni kan universiti dia ada ujian. Siapa tak lepas ujian ni, Nazir kata jangan balik. Kena minta syafaat dia nak balik. Kan? Tahap pertama ialah taubat tadi tuan-tuan. Kita banyakkan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi apa tuan-tuan? Taksiru, Nabi kata, perbanyakkan 4 perkara. 2 perkara Nabi kata kalau kita perbanyakkan khaslatani, kan, Nabi kata tardawna bihima rabbukum. Allah redha kalau kita perbanyakkan 2 perkara ini. Apa dia? Fasyahadatu alla ilaha illallah. Yang pertama ialah banyakkan la ilaha illallah. Kan? Yang kedua istighfar. Istighfar, kan? Ini untuk kita masuk ke fakulti taubah, itu dia punya aktiviti dia tuan-tuan. Aktiviti ni itu ya. Kemudian taqarrub ilallah, kan, kita hampirkan diri kepada Allah SWT. Dah puas kat situ, kita pergi pula ke fakulti taqarrub ilallah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa aktiviti yang boleh kita lakukan tuan-tuan untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Kan? Antaranya ialah kita masuk fakulti tarawih. Kan, tarawih rehat-rehat saja tuan-tuan, kan. Ada setengah surah masjid yang saya pergi tuan-tuan, dia punya tazkirah itu selepas 4. Kalau walaupun SOP JAIS ni selepas tarawih, kan. Tapi kita tuan-tuan datang surah orang, masjid orang, jangan komplain. Kan, tazkirah alhamdulillah kita bagi 15 minit 20 minit. Okey, insyaallah seperti biasa, kan. Ada satu masjid tuan-tuan saya pergi dekat belah hujung, tarawih mula 9 suku tuan-tuan. Saya dah agak ni, bila pula aku nak tazkirah ni, kan. Rupanya 9.45 saya dah mula tazkirah. Laju tu, kan. Walaupun imam tu baca perlahan, tapi dia satu ayat. Dia buka juga Quran tuan-tuan, macam imam kita ni buka juga Quran. Tuan-tuan jangan pelekeh imam baca Quran, yang buka Quran ni. Kita yang tak biasa tuan-tuan, kan, belum tentu boleh ikut perkataan tu, kan. Kan, itu jangan pelekeh ya, imam yang buka Quran ni, kan. Apatah lagi imam yang hafiz ni. Surau saya mula-mula tuan-tuan, bila imam hafiz kadang-kadang, kan, dia pun first time malam tu, kan, dia lupa. Jemaah komplain dengan saya, apa ustaz, surah Al-Baqarah tak hafal ke? Dia kata. Saya kata, tuan jadi imam, saya nak dengar. Jangan komplain, kan. Ada satu surah tuan-tuan, kan, bukan saja imam lupa, Bilal lupa, kan. Rakaat keempat tu autiru wa majidu. Orang kata dah witir. Itu kan, jangan, kan. Yang pegang mikrofon ni dia belum tentu tuan-tuan, sebab dia nak bawa 100 orang, 400 orang, kan. Kan begitu, kan. Jadi kita jangan bergaduh tuan-tuan ya, 20 ke 8 ke, insya-Allah tak ada. Kan, walaupun khutbah hari ni dia pesan, kan, 20, kan. Ini rakam ya. Saya tak baca tuan-tuan yang bahagian tu. Saya baca khutbah kat UKM hari ni, saya tak baca, kan. Bila saya tengok dia, kan, takkan aku nak baca ni, kan, sedangkan aku solat tarawih pun 8, kat UKM pun 8, kan. Sudah ijma' para ulama di UKM 8. Saya atas mimbar suruh 20. Tak jadi, kan. Saya skip. Saya skip, kan. Jangan viral ya. Kan, saya skip benda tu. Dan kami di Siputra tuan-tuan buat perbincangan, dan ada yang menyampaikan kepada pengurusi MAIS, kan, maknanya benda-benda ni sebagai khilaf jangan dibawa satu perbincangan umum di atas mimbar, kan, yang tak boleh dibahaskan di atas mimbar, kan. Kan, jadi
Minta maaf lah ya yang dengar ni, pengusi MAIS, ahli MAIS, saya tak baca tadi bahagian itu. Bahagian itu, kan. Tapi kita ulas tentang kelebihan tarawih kat situ. Gitu ya. Itu tayang berapa tidak? Taubah, taqarrub, tarawih. Tarawih tuan-tuan ya. Kemudian apa lagi tuan-tuan? Yang boleh kita masuk sebagai fakulti yang tak wajib tapi sunat dan digalakkan ialah tilawah. Yang seterusnya yang keempat ialah tilawah. Tilawahnya apa? Baca Quran, kan? Jadi kita berbanyakkan baca Quran di bulan Ramadan ini, dan malah bulan Syaban hari itu tuan-tuan, bulan yang digelar sebagai, kalau Ramadan sebagai Syahrul Quran, Syaban sebagai Syahrul Qari, pembaca Al-Quran. Kan? Masa banyak tuan-tuan, kan, saya rasa tahun lepas masa PKP lagi banyak kita baca tuan-tuan, kan. Tahun ni alhamdulillah kita lagi banyak, kan. Yang ini pun tuan-tuan adalah sunat saja, tetapi di bulan Ramadan ni tuan-tuan, pahala sunat seperti pahala wajib. Kan, pahala sunat seperti pahala wajib. Sama juga kita solat tarawih itu sunat, tetapi dalam keadaan tarawih ni tuan-tuan ada solat sunat yang juga dituntut, seperti solat ba'diyah dan solat qabliyah. Kan, jadi kadang-kadang kita sedih tuan-tuan, kan, tarawih 20 larat, 8 larat, tapi ba'diyah qabliyah tak larat, jadi rugilah. Sama juga witir, kan. Witir alhamdulillah tadi tuan-tuan, rasanya Nazir dah bagi peringatan kot, jangan keluar selagi witir tak habis. Kan, ada Nazir? Tak ada. Saya surau saya sebab peringatan, kan. Sebab peringatan, dahlah kita ni buat 8 tarawih, witir pun kita tak buat. Sebab apa Nabi kata tuan-tuan, innahu man kana fil imam, ataupun man shalla ma'al imam hatta yansarif, kan, husiba dikira, kan, qamal lailah atau iqamal lailah, kan. Siapa yang solat tarawih bersama imam sehingga imam beredar, para ulama membincangkan beredar tu bagaimana. Beredar tu apakah imam kita masuk kereta, start motor, balik. Tu bincang juga, kan. Jadi imam lain kalau dia tak start motor lagi tuan-tuan, jangan balik. Kan, jangan balik. Kalau tuan-tuan nak tahu tips dia supaya cepat balik, kita sorok dia punya kunci dia. Kan, nak kunci balik. Kan. Itu ada ulama bincangkan. Dia kata, ada ulama kata cukup sekadar imam salam yang kedua, maknanya itu sudah berakhirlah witir, kan. Jadi ikutlah tuan-tuan ya. Jadi apa kelebihannya? Kutiba atau husiba, dikira sebagai kita ni mengerjakan solat malam sepanjang malam. Kan, sepanjang malam. Sebab itulah ada setengah masjid tuan-tuan, kan, dia sungguh-sungguh menekankan perkara ini, walaupun 8, walaupun 20, kan. Sebab kita nak solat malam sepanjang malam tak larat kita, kan. Memang tak larat. Jadi itulah yang Allah SWT berikan kepada kita, supaya kita boleh sepanjang malam imam tarawih, kemudian witir, lepas witir bersama dengan imam, selesai. Kan. Okay. Tadi tilawah. Terusnya apa tuan-tuan? Yang kelima ialah tadarus. Kita bertadarus. Tadarus ni bukan baca seorang-seorang. Saya baca, orang semak, kan. Orang baca, saya semak, kan. Tak kira lah tuan-tuan sama ada dalam masjid ataupun di rumah atau di mana-mana pun, tak semestinya, kan, mesti dalam masjid. Tak. Kan, kalau di surau saya tuan-tuan, kita selalu pukul 10 mula, insya-Allah habis pukul 12. Lama tuan-tuan dia. Jadi pembimbing tadarus ni dia kena sabar je, kan. Kan, baca salah kita tegur, baca silap kita tegur, baca betul kita puji. Kan, selalunya alasannya tak nampak lah tuan-tuan, kan. Ji, salah tu ji, baris atas, baca bawah lagi, atas, depan, kan. Tak nampak ustaz, dia kata. Kan, itulah alasannya, kan. Kalau boleh kita satu muka atau dua muka, kan, dia lambat. Nak macam mana, kan. Jadi kalaulah kita malu untuk tadarus ramai-ramai ni, kan, kita tadarus seorang-seorang lah. Imam Ain nak tadarus sekejap, berapa ayat? Satu ayat je, insya-Allah boleh. Kan, satu ayat, kan, jumpa Nazir, jumpa ustaz sama kita, kan, kita tadarus sama, kan. Tak perlu banyak pun,
kan? Tapi kalau boleh khatam, alhamdulillah. Okey, seterusnya apa tuan-tuan? Seterusnya ialah tadabbur. Tadabbur ni ialah kita memerhatikan, kita faham apa ayat yang kita baca. Kan? Kan sama juga bila kita nak tarawih itu kan, bagi tahulah apa ayat nak kita baca kan. Macam malam ni tuan-tuan, ayat kita banyak kisah tentang infak. Tentang infak kan, sedekah kan, juga tentang riba, apa lagi, tentang hikmah, kan, tentang kerja syaitan yang tak nak kita ni berinfak, kan. Ustaz faham, tak apalah, kami tak faham. Tengok tuan-tuan dia terjemahannya, oh ini rupanya, kan. Saya dalam grup tadarus saya tuan-tuan, hujung sekali memang kita pilih satu ayat yang pendek, oh ini pengajaran pada ayatnya. Sebab tak semua orang tahu apa yang kita baca, dan tak semua orang tahu apa yang dibacakan oleh semua orang. Kita pun tak tahu tuan-tuan. Kita tengok terjemahannya kan, ada pengetahuan sikit tentang tafsir sikit, tapi tak boleh panjang-panjang kan. Kan sebab masing-masing semua mata kecil. Mata kecil. Jadi ambil ayat pendek-pendek je tuan-tuan. Oh, ini maksudnya. Oh, jadi rupanya ayat tu sebenarnya sudah mengajar kita bagaimana kita nak berhidup dalam dunia ini kan. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala yang kita nak belajar sepanjang berada di bulan Ramadan, cuma sebulan tuan-tuan di musim Ramadan, ialah bila kita masuk fakulti yang wajib, fakulti yang sunat tadi kan tuan-tuan, kan, yang ada 5 tadi kan. Semuanya itu kita akan bila habis tuan-tuan, selalunya bila universiti kita akan convocation, kan, convocation, atau kita bergraduasi kan. Kita keluar tu nak jadi apa tuan-tuan, kan. Anak-anak kita bila masuk universiti, dia mesti ada target dia akan keluar nak kerja apa. Kita bila berada di bulan Ramadan, masuk universiti Ramadan, akhirnya sepanjang sebulan ni kita nak jadi apa, kan. Kita jadi yang ke-6, iaitu takwa tuan-tuan. Takwa, orang yang bertakwa. Tapi tak jamin takwa, sebab Allah kata la'allakum tattaqun, barangkali, mudah-mudahan kamu bertakwa. Dengan syaratnya kena masuklah semua fakulti ni. Fakulti puasa beres kan. Walaupun ada pengecualian kepada kaum wanita, tak cukup, tak apa kan. Tapi walaupun fakulti wajib itu tak habis untuk wanita, fakulti sunat tu dia boleh buat. Kita tuan-tuan yang wajib ini, yang sunat ini, untuk menentukan kita ni dapat ataupun tidak segulung ijazah takwa nanti kan. Bila kita dapat di akhirat nanti, bila Allah tanya kita tuan-tuan, aina shaimun, mana orang yang puasa, Allah tanya dalam hadis, masa tu tuan-tuan kita bangun. Okey, bangun, oh ini orang yang bertakwa kan. Takwa, Allah datang kita tuan-tuan, silalah masuk ke satu tempat yang kita takkan keluar lagi daripada itu, masuk syurga melalui pintu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan kan, itu jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang Allah sebut dalam hadis dia tuan-tuan. Cukup tuan-tuan 20 minit kan. Saya nak ulang balik semula. Ada 6 ta yang pertama ialah taubah. Yang kedua ialah taqarrub ila Allah, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Solatnya, doanya, zikirnya tuan-tuan ya. Kemudian seterusnya ialah tarawih. Seterusnya ialah tilawah, tadarus, tadabbur, dan kita akan dapat yang paling utama, iaitu takwa Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan, terima kasih atas perhatian semua. Mohon ampun dan maaf, sekadar untuk kita mencetuskan sesuatu pada malam ini tuan-tuan, dan insya-Allah kita jumpa lagi pada Ramadan esok hari dan juga Ramadan seterusnya. Dan paling penting insya-Allah Ramadan kali ini tuan-tuan, Ramadan yang terbaik untuk kita genggam segulung ijazah takwa pada tahun ini tuan-tuan, yang kita akan dapat nanti di akhirat nanti insya-Allah. Mohon ampun dan maaf terkasar bahasa, tidak niat untuk mengajar tuan-tuan, sekadar berkongsi semata-mata. Ilmu Allah sangat luas, apa yang ada hanyalah sedikit daripada saya. Aku qul hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka
wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma kafun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma ja'alna min utaqa minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina